Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bertemu kembali kita dalam mata pelajaran tafsir bahagian 2 bersama saya Ustaz Muhammad Muttaqi bin Abdullah. Kita sambung dengan pembelajaran yang pertama. Tajuknya At-Taghallubu 'ala Syada'idi, cara menghadapi kesusahan. Seperti mana yang kita telah bincangkan dan pelajari pada pelajaran yang lepas, subtopik yang pertama qiraatul ayati mujawwadatan, bayanu ma'anil kalimatil mukhtarah dan syarhul ayati ijmalan. Ketiga-tiga ini kita telah bincangkan pada pelajaran yang lepas. Jadi pada hari ini saya akan bincangkan bersama kamu tiga lagi subtopik yang kecil, iaitu bayanu sababi nuzulil ayah, zikru kaifiyatil isti'anati billah, dan zikru ma yu'khadhu minal ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang-orang mati. Bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak menyedarinya. Seterusnya, bayanu sababi nuzulil ayah, kita menerangkan sebab penurunan ayat Al-Quran tersebut. Seperti mana yang kita tahu, ayat Al-Quran, setiap ayat Al-Quran yang kita baca ada sebab penurunannya. Dan ayat ini juga terdapat juga sebab kenapa ia diturunkan. Jadi mari kita lihat sama-sama. Nuzilat fi qatla badrin. Nuzilat fi qatla badrin, diturunkan pada mereka yang telah mati syahid di dalam peperangan Badar. Bilakah peperangan Badar berlaku? 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Wa kanu 14 rajulan. Wa kanu 14 rajulan. Minhum samaniyatu minal ansar wa sittatu minal muhajirin. Wakanu, mereka ini, siapa mereka yang terkorban, yang mati syahid di dalam peperangan Badar? Sebanyak 14 orang. Minhum, di antara mereka, samaniyatun minal ansar, 8 orang daripada golongan Ansar, wasittatun minal muhajirin, dan 6 daripada 14 ini adalah daripada golongan muhajirin. Siapakah Ansar dan siapakah muhajirin? Ansar iaitu penduduk asal kota Madinah, manakala muhajirin penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Wassababu, sebab kenapa penurunan ayat. Annan nasa kanu yaquluna lirrajuli yuqtalu fi sabilillah, sesungguhnya ada manusia yang mereka berkata kepada golongan yang mati syahid di jalan Allah. Ada manusia yang berkata kepada golongan yang mati syahid di jalan Allah, mata fulanun. Mereka kata apa? Mereka kata mata fulanun, telah mati orang tersebut. Telah mati orang tersebut, maksudnya golongan yang mati di dalam peperangan Badar. Wa zahaba anhu na'imud dunya wa lazzatuha,
maka telah hilang dah daripada mereka itu nikmat dunia dan kelazatannya. Jadi Allah Ta'ala pun menurunkan ayat yang kita bacakan tadi untuk menjawab apa yang telah mereka dakwa kepada golongan yang telah mati syahid di jalan Allah. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata mereka ini hidup di sisi Tuhan mereka, maksudnya di sisi Allah Ta'ala dengan nikmat yang banyak. Walaupun mereka tidak mendapat mengecapi nikmat dunia dah, tetapi mereka mendapat mengecapi nikmat di akhirat yang lebih jauh hebat daripada nikmat di dunia. Seterusnya kita sebut kaifiyah al-isti'anati billah, cara-cara meminta pertolongan dengan Allah. Di sini saya sertakan 3. Al-isti'anatu bis-salah. Yang pertama, kita meminta pertolongan dengan cara salat, sembahyang. Li'annaha ummul ibadah, kerana salat itu ibu segala ibadat. Wahya tariqus sillati billah, dan ia merupakan jalan hubung dengan Allah Ta'ala. Saya ulang, al-isti'anatu bis-salah, meminta pertolongan dengan salat, kerana li'annaha ummul ibadat, ibu segala ibadat. Wahya tariqus sillati billah, dan salat itu jalan hubung dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, cara kita meminta pertolongan dengan Allah, al-isti'anatu bis-sabri, meminta pertolongan dengan cara sabar. Li'annahu, kerana bersabar itu yuqawwi, dapat menguatkan, ala tahammulil masyaqqati, dapat menguatkan diri untuk menempuhi kesusahan hidup. Apabila kita mendapat satu musibah, maka kita bersabar. Dengan bersabar itu dapat membantu kita untuk meneruskan hidup dengan menempuh kesusahan yang kita hadapi. Dan wasabati ala masaib, dan menetapkan diri kita ke atas musibah-musibah yang berlaku. Dan yang ketiga, al-isti'anatu bid-du'a, meminta pertolongan dengan cara berdoa. Ya Allah, ya Tuanku, aku meminta pertolongan kepadamu untuk menolong aku menjawab kisah. Contoh. Itu contoh. Kerana apa? Kerana apa kita minta pertolongan dengan doa? Kerana doa itu, li'annahu, kerana doa itu mukhul ibadah. Mukhul ibadah, otak segala ibadah. Wasilahul mu'min, dan senjata bagi orang yang beriman. Boleh? Harap faham. Kita teruskan lagi dengan manzilatus syuhada'i indallah, kedudukan para syuhada di sisi Allah Ta'ala. Inna lisyahidi manzilatan azimatan, inna lisyahidi manzilatan azimatan indallahi ta'ala haitsu wasala ila maqamil liqa. Sesungguhnya bagi para syuhada, para orang yang telah mati syahid ini, manzilatan azimatan, kedudukan yang agung di sisi Allah, indallah, di sisi Allah. Haitsu wasala ila maqamil liqa, yang mana ia sampai kepada maqam al-liqa. Kita tengok apakah itu maqam al-liqa. Liqa'ullah ta'ala liyabqa indahu wa yarzuqa man razaqahu. Ini maksud maqam liqa, iaitu liqa'ullah ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala, dan liyabqa indahu, mereka kekal di sisi Allah, wa yarzuqa man razaqahu, dan Allah memberikan rezeki kepada yang ia kehendak. Syuhada'u ghazwati Badrin. Seterusnya kita sebut nama-nama para syuhada yang telah terkorban, yang telah syahid di jalan Allah di dalam peperangan
Badar. Saya letakkan di sini Muhajirin 3 dan Ansar 3. Muhajirin: Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, Aqil bin Al-Bukair Al-Laythi, Safwan bin Bayda. Manakala Ansar: Sa'ad bin Khaisamah, Yazid bin Al-Harith dan Auf bin Al-Harith. Dan yang terakhir kita sebutkan di sini zikru ma yu'khazu minal ayah, apa yang dapat kita ambil daripada ayat ini, ataupun secara mudahnya pengajaran ayat. Yang pertama, fadilatus sabri wal amru bihi, kelebihan bersabar dan suruhan untuk kita bersabar. Seperti mana yang kita telah baca tadi, Allah Ta'ala menyuruh kita meminta pertolongan dengan cara sabar. Jadi ada kelebihan dengan kita bersabar. Seterusnya, fadlus syuhada'i ala ghairihim. Kita dah tahu apa yang kita ambil daripada ayat ini. Kelebihan para syuhada berbanding dengan orang yang mati biasa. Kelebihannya, mereka ini hidup di sisi Allah dengan martabat yang agung, berbanding dengan orang yang mati biasalah, berbanding dengan para syuhada yang mana Allah janjikan kepada mereka nikmat-nikmat di akhirat dan nikmat-nikmat lain yang Allah Ta'ala janjikan kepada para syuhada berbanding dengan orang yang mati biasa. Jadi setakat ini dulu, nanti kita sambung pelajaran kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jika ada sebarang persoalan, boleh terus PM kepada saya. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.